Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awana ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam badilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih memberi ruang, peluang, hidayah dan taufik kepada kita untuk sama-sama meneruskan muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi hari ini kita akan baca kitab perbahasan mengenai Ihya'ul Mawat. Ihya' al-Mawat. Ihya' maknanya menghidupkan, mengimarahkan. Al-Mawat maknanya tanah yang mati. Itu. Jadi disamakan menghidupkan tanah yang mati, mengimarahkan tanah yang mati dengan menghidupkan ruh. Dengan menghidupkan ruh. Okey. Al-Mawat sudut bahasa ialah satu perkara yang tidak ada ruh padanya. Sudut syarak sebagaimana disebut oleh Syekh, al-ardul munfakkah an ikhtisasat wa milkin wa milki ma'sum. Itu makna al-mawat, iaitu al-ardul munfakkah, tanah bumi yang sunyi, yang kosong, an ikhtisasat, daripada ikhtisasat. Ikhtisasat seperti apa? Seperti tempat laluan air, seperti tempat diambilnya kayu-kayu untuk dibuat bahan bakar. Apa dia lagi ikhtisasat? Tempat-tempat ragut binatang ternak, dan juga tempat-tempat yang kita sebut sebagai maslahat ammah lah, maslahah yang ammah. Seperti apa? Maslahah ammah padang, tempat orang bermain dan sebagainya. Begitu juga ikhtisasat kita sebut sebagai tempat buang sampah. Boleh? Tu. Jadi tanah yang sunyi daripada ikhtisasat tersebut, maknanya tanah tu bukan tanah yang dibuat sebagai tempat masyarakat buang sampah. Tanah tu bukan tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk buat apa? Binatang ternak mereka makan di situ, minum di situ. Tempat yang bukan dianggap sebagai tempat untuk kegunaan umum, seperti masjid, surau, ataupun seperti tempat berhimpun. Tempat yang bukan tempat aliran air, bukan tempat yang di situ masyarakat kampung mengambil kayu-kayu untuk buat bakar, masak dan sebagainya. Jadi tanah yang sunyi daripada ikhtisasat tersebut kita panggil sebagai apa? Sebagai semula tanah yang sunyi daripada ikhtisasat wa milki ma'sum. Dan juga tanah tu mesti sunyi daripada pemilikan orang yang maksum. Pemilikan orang yang maksum. Maksudnya tanah tu bukan milik seorang muslim, bukan milik seorang zimmi, bukan milik seorang muahad, bukan milik seorang musta'man. Maksudnya tanah tu tak pernah dihidupkan, tak pernah diihyakan oleh seorang muslim sehingga jadi milik seorang muslim. Tidak pernah dihidupkan oleh seorang zimmi sehingga jadi milik seorang zimmi. Tidak pernah dihidupkan oleh muahad, musta'man sehingga jadi milik mereka. Maka tanah yang sunyi daripada ikhtisasat dan juga sunyi daripada pemilikan seorang yang maksum, maka ketika itu kita sebut tanah itu ialah tanah yang mati. Yang mana tanah yang mati itu bila dihidupkan oleh seseorang, maka tanah itu akan jadi milik seseorang tersebut. Boleh? Apa dia tanah, apa dia al-mawat? Al-mawat ialah tanah yang sunyi daripada ikhtisasat dan juga sunyi daripada pemilikan orang yang maksum. Tanah yang bukan tempat kepada ikhtisasat. Ikhtisasat tu tadi saya sebut bukan tempat laluan air, bukan tempat
orang apa tu ambil hatab, iaitu apa nama, kayu untuk buat masak, bukan tempat ragut binatang-binatang ternak, bukan tempat buangan sampah, tak, bukan tempat yang digunakan untuk maslahat umum. Dalam masa sama, tanah tu juga bukan milik sesiapa sahaja, tak. Maka tempat tu kita panggil tanah yang mati. Tanah yang apa? Yang mati. Selain daripada tu, kita sebut tanah tu hidup. Maka bila dah hidup, tak boleh dihidupkan lagi. Bila dah hidup, maka contoh, saya beli rumah sekali dengan tanah-tanah. Jadi tanah tu milik saya lah. Tak boleh Ustaz Amirul datang, Ustaz Hakim datang, siapa-siapa datang, dia hidupkan tanah tu, sekali dia nak milik. Tak boleh. Sebab dah jadi milik saya. Tak, ataupun tempat orang mengagut. Tak, maknanya masyarakat tempat tu, orang kampung tempat tu lepas dia punya binatang ternak kat situ. Tiba-tiba kita nak pergi situ, kita nak hidupkan tempat tu, sehingga akhir sekali jadi milik kita. Tak boleh. Sebab apa? Padang ragut ni maslahat ammah, maslahat yang umum. Faham tu? Nah. Okey, bila dah faham apakah itu al-mawat, maka saya sebut ihya'ul mawati alladhi yatarattaba 'alaihi milkuhu an yuhayya'a kullu shay'in minhu lima yuqsadu minhu. Menghidupkan tanah yang mati, alladhi yatarattaba 'alaihi milkuhu. Alladhi yatarattabu 'alaihi milkuhu. Menghidupkan tanah yang mati yang menyebabkan bila kita hidupkan tanah tu, maka tanah tu jadi milik kita. Macam mana nak buat? Ayyuhayya kullu syai'in minhu lima yuqsadu minhu ghaliban. Ayyuhayya, kita sediakan tempat tu, tak, lima yuqsadu minhu, dengan apa yang kita nak jadikan tempat tu. Contoh, kita nak jadikan tempat tu sebagai rumah, dia ada cara dia, cara hidupkan tempat tu. Kita nak jadikan tempat tu sebagai bustan, sebagai kebun. Kebun ni mana pokok yang besar-besar lah, pokok mango, tak? Pokok kelapa, pokok durian. Ataupun kita nak jadikan mazra'ah, tanam pokok-pokok yang jenis melata ni. Ataupun kita nak buat apa? Kita nak buat sebagai tempat untuk binatang tinggal, ataupun tempat store lah. Kita nak letak barang-barang makanan binatang, nak letak hasil buah-buahan daripada kebun kita. Dan maka dia ada cara tertentu untuk kita hidupkan tanah tu. Bila kita buat perkara tersebut, maka tanah tu jadi milik kita. Tu boleh. Hari ni tak ada dah. Hari ni tidak ada tanah yang mati, tak ada dah. Semua tanah hari ni milik kerajaan. Jadi tak boleh hari ni kita tengok kosong ni, macam tak ada milik kita, pergi kita pun buat benda yang bakal kita sebut ni, lepas tu kita dakwa rumah tu rumah kita, ataupun tanah tu tanah kita. Tak boleh. Hari ni tanah semuanya milik kerajaan. Nah, faham tu? Okey, dalam syarah Syekh sebut, fa idza arada al-muhyi ihya al-mawat maskanan. Kalau kita nak buat, kita ni muhyi, orang yang menghidupkan tanah yang mati tu, orang yang nak menghidupkan tanah tu sebagai satu rumah, tempat dia tinggal, maka disyaratkan untuk dikatakan tempat tu telah dihidupkan, akhir sekali dia jadi milik kita yang menghidupkan, mesti cukup 3 syarat. Yang pertama, tahwitul buqa'ah. Mesti kita pagarkan tempat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita buat dia punya sur, dia punya pagar. Pagar ikut adat. Kalau adat tempat tu buat tinggi-tinggi, kalau rendah, kalau sekadar letak batu 2-3 ketul keliling, ikut adat. Yang penting mesti kita buat apa? Tahwid, iaitu kita buat dinding, pagar. Pagar sini tak, pagar ni kalau buat rumah kita mesti buat dinding, betul lah, dinding besar. Sebab rumah kan, mana ada dinding batu-bata keliling, batu-bata tu satu petok lagu tu. Tu bukan rumah. Jadi mesti buat apa? Dinding yang tinggilah. Tak, sama ada dinding tu, 4 dinding tu, tak, kita buat daripada batu ke, daripada tanah ke, daripada kayu ke, tak kisahlah. Yang kedua, mesti kita
letak atap pada sebahagian binaan tu. Contoh kita buat 3 bilik, kita letak kat atas 1 bilik atap ataupun 2 bilik atap. Yang penting atap yang kita letak tu pada satu tempat yang menyebabkan kita boleh duduk di bawah tu, kita boleh berehat di situ, kita boleh tinggal di situ buat sementara sebelum siap seluruh bangunan rumah tu lah. Boleh. Jadi tak semesti, tak wajib kita letak atap pada seluruh kawasan rumah yang kita nak buat tu. Kalau letak satu atap untuk 1 bilik atau 2 bilik pun dah memadai. Lepas tu wa nasbu babin alaih, kita kena buat pintu. Tu 3 tu jelah. Jadi tempat tu tak ada milik orang. Tidak ada, tempat tu sunyi daripada ikhtisasat dan bukan milik seorang yang maksum. Tak. Maka saya nak buat rumah. Macam mana nak buat? Saya pergi, saya buat 4 judran, 4 haitan, iaitu 4 dinding. Kemudian saya letak atap di atas 1 ataupun 2 bilik. Kalau letak atap pada seluruh rumah tu, kalau 4-5 bilik semua kita letak, itu lebih baik. Lepas tu letak pintu, bentuk pintu. Tempat tu jadi milik saya, alhamdulillah. Cuma ini tak ada. Ini semua milik kerajaan, bukan milik, bukan ardu mawat, tidak dianggap sebagai mawat dah. Kalau seseorang tu nak buat apa? Nak hidupkan tanah yang mati, nak buat tempat untuk binatang dia tinggal, ataupun nak letak buah-buahan dia kan, hasil daripada kebun dia, maka disyaratkan 2 syarat. Untuk dikatakan dia telah menghidupkan sehingga jadi milik dia, disyaratkan 2 syarat. Yang pertama, buat pagar tadi. Tapi pagar, buat dinding lah, dinding. Cumanya dinding untuk kita sebut kandang ni taklah macam dinding rumah. Tak, kandang ni guna kayu, lepas tu antara satu kayu dengan kayu tu kosong. Macam kita tengok kandang yang biasa orang buat tu, dah memadai dah. Tak, taklah kita buat kandang kambing buat macam rumah kita. Tu bukan, tak cerdik lah kalau lagu tu. Tak. Jadi kita buat tahwid yang kurang sikit daripada tahwid tu sukna. Macam standard orang buat tu lah. Yang penting ada dinding-dinding dia, menutup daripada binatang tu keluar. Kemudian nasbul bab, kita letak pintu, buat pintu. Adakah disyaratkan kena buat atap? Tak. Tak disyaratkan buat atap. Boleh. Faham tak? Tidak disyaratkan buat atap. Kemudian kalau orang tanya, ustaz, kalau buat atap saja tapi tidak ada dinding, boleh tak? Itu tak boleh juga. Jadi nak buat tempat binatang tinggal, kita kena buat judran, dia punya dinding sekadarnya sahajalah untuk binatang tinggal. Yang kedua, kena buat pintu keluar masuk binatang. Atap tak perlu buat. Cumanya disebut juga dalam kitab ni, kalau buat atap saja tanpa dinding, contoh kita pacak satu batang kayu, lepas tu letak atap, tak ada dinding, batang kayu dia seketih, lepas tu atap, itu tidak memadai, belum sempurna penghidupan tempat binatang tu, kandang tu. Faham tu? Okey. Yang ketiga, kalau seseorang tu nak hidupkan tanah yang mati sebagai mazra'ah. Mazra'ah saya sebut tadi apa? Mazra'ah ni ialah tempat kita tanam pokok-pokok yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, yang jenis melata tu, ubi kayu, tak? Jenis-jenis lagu tu lah. Maka disyaratkan 3 syarat. Yang pertama, kita jam'u nahwi turab haulaha, kita himpunkan tanah keliling daripada kebun tu. Boleh? Mana contoh ni tanah kan, ini tanah tu kita nak hidupkan sebagai mazra'ah, kita letak kat sini. Dia macam dinding juga, tapi bukan dinding lah, kita hanya tinggikan tanah bahagian tepi ni. Empat penjuru ataupun kita tak batu gitu. Itu dah memadai dah. Yang kedua, kita ratakan tanah. Ratakan tanah dengan kashi musta'alin, mana tempat tinggi kita ratakan, tempat rendah kita tambah tanah
Sebab kalau tanah tu lagunia, macam ombak sekali. Jadi kalau air turun, takung situlah, tak kena tempat lain, tanah tu tak pergi ke tempat lain. Jadi caranya lagu mana? Kita ratakan tanah, taswiyatul ard. Yang tinggi kita rendahkan, yang rendah kita letak tanah kat tengah dia tu supaya rata molek tanah. Gitu. Yang seterusnya tartibu ma'in laha bi syaqqi saqiyatin min bi'rin. Kita buat aliran air lah. Buat aliran air, sama ada kita apa? Buat perigi ataupun kita buat tali air. Tak. Tu. Sebab kita nak buat mazra'ah. Mazra'ah ni perlu kepada air. Jadi perlu buat bi'ir ataupun qanah, tali air. Tak. Tapi kalau hujan, tempat tu sama hujan, sekira-kira kita tak perlu dah kepada apa? Air daripada perigi, air daripada sungai, air daripada tali air. Maka tak perlu kita buat benda tu. Memadai dengan hujan turun dah cukup. Jadi kita buat dua je lah. Yang pertama, yang kedua. Kita himpunkan batu ke keliling ataupun tanah, buat tinggi sikit. Lepas tu apa, kita ratakan tanah. Bila kita buat benda ni, tanah tu jadi milik kita. Tak? Okey, yang seterusnya, kalau kita dah buat bustan ni kebun. Pokok rambutan, pokok apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, durian, pokok pisang, pokok besar-besar tu lah. Maka apa yang perlu kita buat? Kita kena buat 4 perkara. Barulah dianggap sebagai kita ihya tempat tu. Yang pertama, kita himpunkan tanah tadi. Himpunkan tanah keliling tempat tu. Tak? Ataupun kita pagar. Itu pun kalau adat tempat tu, kalau buat bustan mereka pagar. Kebun tak? Kebun ni ada orang dia buka gitu je. Ada kawasan dia pagar. Sebab tak nak masuk babi, anjing apa semua ke dalam tu. Beruk, merosokkan tanaman kan. Maka ikut adat lah. Okey, yang kedua, kita buat macam tadi. Apa dia? Kita sediakan air. Buat aliran air ataupun perigi mengikut adat. Lepas tu kita buat pintu keluar masuk ke kebun tersebut. Kemudian kita tanam pokok. Kalau kita nak buat mazra'ah, tak wajib kita tanam pokok terus dalam tu. Tak tanam pun pokok. Kita dah buat 2 benda tadi, dah dianggap sebagai tempat tu milik kita. Tapi kalau kita dah buat bustan, mesti tanam pokok. Mesti apa? Mesti tanam pokok. Tanam pokok, anak pokok. Pokok mango, kelapa, durian. Tu. Bila cukup 4 benda tu, maka tempat tu jadi milik kita. Kalau tak cukup, tak jadi milik kita. Contoh kita sebut nak buat bustan tadi kan. Kita tak buat pintu, maka tak jadi milik kita lagi. Ataupun kita tak tanam pokok lagi, maka tak jadi milik kita. Bila sempurna 4-4 tu, barulah jadi milik kita. Orang lain tak layaklah untuk rampas dan sebagainya. Selesai. Kemudian muka surat seterusnya tu Syekh Mustafa sebut apa? Panjang ni. Tak apa. Al-mawatul ladzi yumlaku bil ihya. Tanah yang mati yang boleh dimiliki dengan cara kita hidupkan tanah tersebut. Soalan, adakah semua tanah boleh kita hidupkan kemudian tanah tu jadi milik kita? Jawapannya tidak. Malah jawapannya apa? Jawapannya lah ketahui olehmu, rukun ihya itu ada 2. Rukun ihya'ul mawat ada 2. Pertama, muhyi, mesti ada orang yang menghidupkan. Syarat orang yang menghidupkan tu mesti muslim. Tak ada pun kafir zimmi, kafir muahad, kafir mustakman. Mereka ni tak boleh ihya. Tak boleh pergi tanah yang mati, mereka hidupkan kemudian jadi milik mereka, tak boleh. Walaupun dapat izin daripada pemimpin, tak boleh. Mesti muslim. Pertama. Kedua, al-mawat, mesti ada tanah lah. Sebab kita nak hidupkan tanah, mesti ada penghidup dan mesti ada benda yang nak dihidupkan tu, iaitu tanah. Okey, kemudian kita sebut tanah tu pula, sama ada tanah tu di negara Islam ataupun di negara kafir. Tanah tu, tanah yang mati itulah, ataupun secara umum, tanah secara umum. Sama ada di negara Islam ataupun di negara orang kafir. Apa negara Islam? Bila faham negara Islam, kita fahamlah negara kafir tu. Apa negara Islam? Dalam ta'liq tu Syekh ada sebut, hiyal ardul lati banaha al-muslimun ka Baghdad. Tanah ataupun negara yang dibina oleh muslimun, orang Islam yang bina tempat tu, seperti Baghdad, maka tu negara Islam. Ataupun
tempat tu kita tak bina. Tak. Orang lain yang bina, orang kafir yang bina. Tapi orang kafir itu perlu Islam. Maka tempat itu juga kita panggil negara Islam. Jadi yang pertama tadi apa? Tempat tu orang Islam yang masuk, orang Islam yang bina rumah, bina tu, bina ni, kedai, padang, masjid. Jadi negara Islam kita sebut. Ataupun tempat tu dibina oleh orang kafir yang hidupkan dengan tanah, dengan bangunannya, dengan tu, dengan ni. Tak, cumanya masuk Islam ke situ dan ahli tempat itu masuk Islam. Walaupun tak semua. Tak, ketika itu tempat itu dah jadi negara Islam seperti Madinah, Yaman. Ataupun mana-mana tempat yang dibuka oleh orang Islam secara perang seperti Khaybar. Kita pergi sana, kita perang, kita menang. Jadi dibuka tempat tu oleh orang Islam secara perang, menuah. Maka juga dianggap sebagai negara Islam. Ataupun dibuka secara sulhan, pendamaian. Tak, kita nak kuasai satu negara, kita sebut, kita bagi pilihan lah, nak perang ke nak buat perdamaian. Mereka kata nak perdamaian, tak nak tumpah darah. Orang takut sebagai contoh. Umat Islam kuat waktu tu. Maka kita sebut, kita buat perjanjian, tapi kita buat perjanjian dan kita tak berperang, tapi dengan syarat tanah tu milik kami. Tanah tu milik kami. Kamu duduk boleh negara ni, tak ada masalah. Tapi kena bayar jizyah, bayar syukan. Tak, ketika itu tempat itu juga dianggap sebagai negara Islam. Faham tak? Jadi itu maksud negara Islam. Malaysia negara Islam tak? Malaysia negara Islam lah. Tapi termasuk di bawah poin yang mana? Aslama ahluha kot. Sebab orang Islam, ahli di tempat tu masuk Islam. Kata-katanya masuk Islam. Tak, kita bukan dimasuki oleh orang Islam dengan cara perang seperti Khaybar, tak. Tidak juga buka dengan cara suluh. Tidak ada orang Islam yang datang nak perang, kemudian tak jadi perang, dia buat suluh dengan syarat tanah ni milik mereka, kemudian mereka minta daripada orang kafir dalam tu bayar jizyah. Tak juga. Tak, jadi kita yang kedua lah. Asalnya kufur. Tak. Kemudian datang pendakwah, dakwah, akhir sekali ramai yang masuk Islam. Majoriti masuk Islam. Akhir sekali menyebabkan negara itu jadi berubah status, jadi negara Islam. Bila dah berubah status jadi negara Islam, dia tak akan jadi kafir dah buat selama-lamanya. Walaupun orang tempat tu semua jadi kufur balik. Jadi negara Malaysia ni kekal negara Islam. Walaupun na'udzubillah semua rakyat dia menjadi kufur. Na'udzubillah. Okey, jadi kita sebut tanah tu ada dua. Pertama tanah Darul Kufr, yang kedua Darul Islam. Kalau kemudian kita buat bahagian. Semula tanah sama ada Darul Kufr ataupun Darul Islam. Darul Kufr, tanah al-ard fi Darul Kufr, tanah yang berada di Darul Kufr. Kita sebut apa? Ada dua bahagian juga. Yang pertama Darul Kufrin, yang tidak ada aman. Maknanya tanah itu, negara itu negara kafir, tanah tu tanah orang kafir lah. Tak. Kemudian kita tidak ada buat akad aman dengan mereka, tidak ada akad perdamaian, gencatan senjata semua tak ada. Mana negara tu memang perang dengan orang Islam ni, sama ada perang kita ataupun negara-negara dengan negara orang Islam yang lain. Itu satu. Yang kedua, tanah tu tanah kafir, dar tu dar kufur, tapi lahum aman. Lahum aman ni mana diamankan oleh kita ataupun kita ada buat perjanjian untuk gencatan senjata, maka lahum aman. Dua. Tu darul kufur. Okey. Jadi darul kufur, ada darul kufur yang ada yang la amana li ahliha, ada darul kufrin yang apa, yang lahum aman. Dan setiap satu tu pula terbahagi kepada dua. Pertama amirah, yang kedua khara'. Yang pertama amirah, yang kedua khara'. Kesimpulan dia ada empat lah. Darul kufrin ni ada empat. Pertama darul kufrin, dar yang kufur, maknanya tanah negara orang kafir yang tidak ada keamanan. Mana negara tu perang kita, negara orang kafir harbi. Tak. Okey.
negara kafir harbi itu pula ada dua. Tanah di negara kafir harbi itu pula ada dua. Pertama amirah, maknanya ada bangunan hidup lah, makna negara tu. Ada bangunan kedai, ada bangunan tu, ada rumah apa semua. Yang kedua kharab, kharab ni hancur. Bangunan tu hancur, apa semua hancur, tak digunakan dah. Tak, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dar kufrin yang ada aman, yang lahum aman, mana ada perjanjian dengan kita, gencatan senjata dan sebagainya. Tak. Tapi dalam masa yang sama apa? Dia tu sama ada amirah. Amirah ni tadilah makmur, mana ada bangunan, ada apa semua tu. Yang kedua kharab, kharab ni hancur, tidak ada binaan apa semua. Itu 4. Jadi darul kufri ada 4 bahagian. Kemudian darul Islam. Darul Islam ada berapa bahagian? Ada 4 juga. Yang pertama, darul Islam confirm aman lah. Darul Islam ni tidak ada darul Islam yang harbi dengan kita, tak ada. Sebab darul Islam, darul Islam yang amirah, yang dimakmurkan dengan binaan dan sebagainya. Cumanya amirah tu dengan imarah jahiliyah, mana ada tanda pada bangunan ni dibina pada zaman jahiliyah. Ni pun ada zaman jahiliyah, ni pun zaman jahiliyah. Yang kedua, negara Islam yang diimarahkan dengan imarah Islamiyah, mana ada tulis kat situ zaman siapa-siapa tu, mana zaman orang Islam. Zaman Islam dah masuk, milik orang Islam. Yang ketiga masykuk, kita tak tahu negara Islam, bangunan-bangunan yang dibina apa semua ni milik siapa? Adakah milik orang Islam ataupun milik orang ataupun dibina, adakah ia dibina pada zaman jahiliyah ataupun dibina selepas itu? Itu masykuk, itu yang ketiga. Yang keempat kharab, negara Islam tapi bangunan hancur lebur habis. Ada 4 bahagian. Jadi kesimpulannya ada 8 bahagian lah. Darul kufri ada 4, darul Islam ada 4. Jadi bila dah faham itu, maka kita sebut al-mawatul ladzi yumlaku bil ihya. Tanah yang mati yang boleh dimiliki dengan cara ihya, dengan cara kita hidupkan tanah tersebut ialah, ada perincian hukum, tak perlu kita baca. Yang pertama ialah tanah ardul kuffar allati la amana li ahliha. Tanah orang kafir yang tidak ada aman bagi ahlinya. Maknanya tempat tu, negara kafir tu, dia dengan kita perang. Tak? Tu. Maka boleh dihidupkan. Bila kita dah hidupkan, maka tempat tu jadi kawasan kita. Sama ada ardul kufar allati la amana li ahliha itu dah memang amirah ataupun kharab. Dah ada bangunan apa siap kita pergi, kita bina pula satu bangunan lain di kawasan tu juga, maka jadi milik kita. Ataupun kharab, hancur dah, kita bina pula, maka jadi milik kita. Dengan cara tadi lah, kita nak buat rumah ke, kita nak buat mazra'ah ke, kita nak buat bustan ke, kita nak buat apa nama kita sebut, zaribah ke, store dan sebagainya, macam cara yang tadi. Boleh? Itu yang pertama. Jadi tanah yang boleh kita hidupkan yang pertama apa? Tanah orang kafir yang mereka tu berperang kita. Contohlah kita sebut Israel itu bukan negara orang Islam. Contoh bukan asalnya Palestin, nama negara ni sungguh. Tak, kita boleh pergi, kita boleh ihya dan jadi milik kita. Ya? Cuma ini sekarang ni tak tahulah. Boleh? Okey, ada pun tanah-tanah yang mati yang berada di negara kafir, yang mana negara kafir tu ada keamanan, ada genjatan senjata dengan kita, maka padanya ada perincian hukum. Padanya ada perincian hukum. Tanah yang mati. Kalau tanah yang hidup di negara yang ada perjanjian genjatan senjata dengan kita, yang tu kita tak boleh nak ihya. Contoh negara A ni, tak, negara yang hidup dan mereka diamankan oleh kita, ada genjatan senjata, tak perang, maka tak boleh kita pergi kat rumah-rumah yang hidup tu, tempat-tempat yang hidup tu, tiba-tiba kita ihya, kita nak milik, tak boleh. Jadi yang kita nak bincang ni mawatul kuffar alladzina lahumul aman, tanah di negara kafir yang menjadi milik orang kafir, yang bagi mereka ada keamanan, tapi apa? Tapi tidak diamirkan, tidak dihidupkan. Mana mati?
Apa mati, makna khaliyah ani ikhtisasat dan juga khaliyah ani apa? Ani miliki maksum. Contohnya kharab lah, tanah yang kharab, bangunan-bangunan yang runtuh apa semua tu. Maka kita sebut perincian hukum lagu mana? Kalau fa in kanu la yadhubbuna anha, kalau mereka tidak mempertahankan tanah tu. Mana kita pergi, kita nak hidupkan, dia biar aja. Nak ambil, tak nak sudah. Waktu tu tempat tu boleh kita miliki dengan cara ihya. Yang kedua, kalau mereka mempertahankan tempat tu. Boleh. Tanah tu tanah mati di negara yang aman, mana di negara kafir yang ada perjanjian gencatan senjata dengan kita. Tak, kita nak pergi hidupkan tanah di sana, dia biar, yang tu kita boleh hidupkan. Ada waktu kita nak hidupkan, dia tak bagi, dia mempertahankan. Maknanya dia keluarkan senjata nak mempertahankan tanah tu, tak nak bagi kita. Maka ketika itu ada perincian. Kalau kita buat suluh, akad suluh dengan mereka dengan memilih tanah jadi hak kita, dan mereka boleh duduk dengan dengan cara bayar jizyah. Tak, sebab kita bincang ni tanah yang bagi kafir tu ada aman, maknanya kita buat akad jizyah. Mereka boleh duduk tapi bayar apa? Bayar jizyah. Masa kita buat akad tu, jizyah kamu bayar dan tanah milik kami. Mereka setuju. Maka ketika itu tanah kat kawasan tu kita boleh hidup, kita boleh milik dengan cara hidupkan, ihyakan tanah tu. Berbeza kalau kita buat akad suluh. Dalam akad suluh tu kita sebut kamu duduklah, tak ada masalah, cuma kamu bayar jizyah apa bagai. Yang penting tapi kemudian tanah tu milik kamu. Bila kita dah buat suluh dan kita setuju tanah tu milik mereka, maka tak bolehlah kita nak hidupkan tanah tersebut, sebab kita sendiri yang setuju untuk apa? Jadikan tanah tu tanah mereka. Faham tak? Nah, itu yang kedua. Kemudian baca matan wa ardun al-mautul ladzi yumlaku bil ihya. Syekh Mustafa tambah dulu tu, lepas tu barulah jumpa matan. Al-mawat alladzi yumlaku bil ihya, tanah yang mati yang boleh dihidupkan dengan ihya ialah ardun lam ta'mur fil Islam, atau lam tu'mar fil Islam, wa lam takun harima amirin. Tanah di negara Islam yang tidak dihidupkan, tidak diimarahkan dalam Islam, imaratan islamiyah yaqinan, wa lam takun harima amirin. Apa ni kesimpulan dia? Kita baca kesimpulan je lah. Wa ardun, dan tanah yang berada di negara Islam. Contoh di Malaysia ni ada tanah yang sunyi daripada ikhtisasat, yang sunyi daripada milik sesiapa, hatta kerajaan pun bukan milik kerajaan, sebagai contohlah. Tak, maka kita tengok kalau tanah tu, kawasan tu telah diimarahkan dengan imarah Islamiyah secara yakin, maka yang tu tak boleh kita hidupkan. Contoh ada tanah, atas tanah tu ada kesan-kesan peninggalan, tulis dah situ, rumah ini milik Salah bin Abdul Aziz, maka jadi milik saya lah, milik Salah bin Abdul Aziz. Saya mati serah pada anak bini saya, dan begitulah seterusnya. Boleh? Okey. Boleh? Tak boleh dihidupkan. Itu yang pertama yang tak boleh dihidupkan. Lepas tu tanah yang boleh dihidupkan apa? Yang lam ta'mur, yang tidak diimarahkan. Sekira-kira kalau ni nak cerita tentang tanah yang boleh dihidupkan. Kharab. Kharab ni hancur. Bangunan hancur semua, tak ada tanda. Tak tahu. Kharab. Memang hancur lebur kawasan tu. Tak, maka ketika itu boleh dihidupkan. Ataupun ada imarah, ada bangunan-bangunan tapi tulis situ ini milik, ini dibina pada tahun 1000 Masihi, mana zaman-zaman jahiliah dulu.
Tak, maka juga boleh dihidupkan. Ataupun berlaku syak, imarah ini, mana bangunan-bangunan yang wujud tempat tu dibina pada zaman jahiliah ataupun Islamiah, itu juga boleh dihidupkan. Boleh? Jadi tanah di negara Islam yang mati, tanah yang mati ada 4. Pertama yang tak boleh dihidupkan, iaitu tanah yang pada tanah itu ada imarah, ada pembangunan, ada bangunan-bangunan, ada rumah, ada sekolah, dan dibina pada zaman Islam, bukan zaman jahiliah. Kita yakin zaman Islam ianya dibina. Tak, maka pemiliknya ialah orang yang milik rumah tu lah. Kalau ada nama apa semua, kita serah pada tuan nama. Okey. Ataupun yang kedua, tanah mati dalam keadaan kharab, maknanya bangunan runtuh apa semua, tak ada yang terbina, semua runtuh. Itu boleh kita hidupkan. Ataupun ada bangunan, ada imarah, tak, cumanya apa, imarah jahiliyah, ataupun tak tahu syak imarah ni zaman jahiliyah ke dibina atau zaman Islamiah, maka juga boleh dihidupkan. Faham tak? Jadi Syekh sebut wa ardun lam tu'mar fil Islam, dan tanah yang tidak diimarahkan pada zaman Islam. Dalam masa yang sama, walam takun harima amirin, dalam masa yang sama tanah itu bukanlah harim kepada amirin, kalau harim kepada amirin, maka juga tak boleh dihidupkan dengan ihya. Apa harim? Apa makna harim? Harim ni ialah kawasan-kawasan keliling tanah yang kita hidupkan, yang mana terhenti pada kawasan tu kesempurnaan yang terhenti pada tanah tu tamamul intifa'. Gini, ni tanah yang saya hidupkan. Tak, ni tanah ni milik saya lah. Boleh. Okay, keliling itu kita bagi harim. Apa harim? Tempat-tempat, kawasan-kawasan yang terhenti padanya kesempurnaan saya boleh ambil manfaat daripada tanah yang saya hidupkan tu. Jadi ulama sebut apa dia harim? An-nadi. Ini harim bagi qaryah yang dihidupkan. An-nadi ni tempat orang berkumpul untuk bersembang, untuk mesyuarat. Lepas tu tempat orang main kuda. Tak. Lepas tu tempat apa nama? Buang sampah, tempat-tempat buang, tarik kumbahan apa semua tu. Lepas tu tempat permainan budak kecil, tempat aliran air, jalan-jalan yang ada di kampung, itu kita sebut harim. Jadi kita tak hidupkan kawasan tu, kita hidupkan tanah ni je. Jadi keliling tu ada harim, tempat permainan, lepas tu masjid, lepas tu tali air, mana lagi, tempat untuk orang meeting dan sebagainya. Mana kita nak sempurna hidup dalam kawasan tu, mesti perlu kepada perkara-perkara yang ada keliling kita tu. Itu kita panggil sebagai harim. Harim tak boleh dihidupkan. Harim tak boleh dihidupkan. Sebab apa? Dia ikhtisasat tadi. Itu ikhtisasat. Jadi Syekh sebut dalam matan, al-mawatul ladzi yumlaku bil ihya'. Tanah yang mati yang boleh dihidupkan dengan ihya' ialah ardun, tanah lam ta'mur fil Islam, yang tidak diimarahkan pada zaman Islam dengan imarah Islamiah yang yakin. Dalam masa yang sama, walam takun harim amir, dalam masa yang sama tanah tu pula, tanah tu juga bukan harim kepada amir. Kalau dia tu harim kepada amir, tak, dia tu kawasan keliling bagi tanah yang dihidupkan, maka kawasan keliling bagi tanah yang dihidupkan itu juga tak boleh dihidupkan. Boleh. Boleh? Okey, bila Syekh sebut tanah yang boleh dihidupkan ialah tanah yang tidak diimarahkan pada zaman Islam, maka kita faham apa? Kalau tanah tu pernah dihidupkan pada zaman Islam, maka tak boleh dihidupkan dengan ihya' sama sekali. Faham tak? Sekalipun sekarang ni dah kharab, dah runtuh, hancur lebur apa semua dah.
Tak boleh. Bila pernah dihidupkan sahaja, maka tak boleh dah untuk kita nak hidupkan kali kedua sehingga betulkan milik. Daripada milik orang lama jadi milik kita, tak boleh dah. Lepas tu milik siapa tempat tu? Milik pemilik dia lah. Kalau ada nama Salah bin Abdul Aziz, milik Salah bin Abdul Aziz. Salah mati, maka ahli waris bagi Salah. Kalau diketahui sama ada ahli waris tu boleh ahli waris lah. Okey, faham tu? Nah, kalau tidak diketahui pemilik dia, kalau tidak diketahui pemilik dia, maka tengok, kalau bangunan-bangunan yang runtuh tu tak, asalnya makmur, lepas tu runtuh kan, kita sebut kalau tahu pemilik serah kepada pemilik. Kalau pemilik tu mati serah kepada ahli waris. Sekarang ni pemilik tak tahu, maka kita sebut ada perincian. Bangunan-bangunan yang runtuh tu, dia tu imarah, adakah dibina pada zaman Islam ataupun tidak? Kalau dibina pada zaman Islam, maka bangunan itu kita sebut sebagai bangunan atau bangunan berserta dengan tanah tu lah. Tak, tu ialah harta yang dha'i, harta yang hilang, harta yang dibiarkan begitu. Maka urusannya kita serahkan kepada pemimpin untuk jaga. Dia nak jaga tempat tu ataupun dia jual, kemudian dia jaga nilai. Contoh kawasan tu 800,000, dia jual 800,000, dia pegang duit tu. Nanti datang tuan, dia berserah duit 800,000 tu kepada tuan dia. Ataupun 800,000 yang dijual tu dia pinjam untuk Baitul Mal. Dia jual 800,000. 800,000 tu kerajaan guna dulu. Nanti tuan dia mari, kerajaan bayar balik dah 800,000 sebab kerajaan dah pinjam tadi 800,000 buat jalan, buat tu, buat ni. Boleh? Tu. Bila diserahkan kepada apa nama? Okey. Ini kalau kita harapkan pemilik dia datang balik. Jadi kita sebut kalau tidak diketahui pemilik, kalau tempat tu imarah yang Islamiah semuanya dah hancur, maka itu ialah malum dha'i. Urusannya diserahkan kepada pemimpin. Pemimpin jaga ataupun pemimpin jual, duit tu dia jaga, bila tuan dia mari serah balik. Tak, okey. Perkara-perkara tersebut dilaksanakan kalau diharapkan pemilik itu datang kembali. Tapi kalau tidak ada harapan dah pemilik itu datang kembali, maka kita sebut tanah tu sendiri dah jadi milik bagi Baitul Mal, bagi kerajaan. Maka bagi imam, pemimpin di tempat tu, bagi negara tu, dia boleh iqta'. Iqta' ni makna apa? Dia kata ni bahagian ni milik Muhammad, bahagian ni milik kamu. Ada bagi orang, tidak ada masalah. Tu atas dia lah. Ada, itu kalau tidak ada harapan dah untuk terzahirnya pemilik asal. Okey, satu. Yang kedua, apa yang kedua ni? Kita baca balik. Bangunan negara Islam, ada bangunan kemudian runtuh. Tak, kalau tahu pemilik, serah kepada pemilik. Kalau pemilik mati, serah kepada ahli waris. Kalau tidak tahu pemilik, kita sebut tadi apa? Kalau imarah Islamiah, maka malum dha'i. Urusannya diserahkan kepada pemimpin. Tapi kalau imarah tu imarah jahiliyah, dia terbina makmur dalam negara Islam, tak, cumanya dapat dikenal pasti imarah tu ialah imarah jahiliyah, maka boleh juga dimiliki dengan syarat ihya. Yang tak boleh dimiliki yang kita sebut mula-mula tadi itu kalau ma'muran fi biladil Islam, dalam masa yang sama itu imarah Islamiyah. Kalau imarah dengan imarah jahiliyah, maka boleh dimiliki dengan syarat ihya. Selesai kat situ. Kemudian kita sebut manusia ni tamak. Kalau ihya ni dibuka seluas-luasnya, maka boleh jadi ada orang dia nak hidupkan sampai 100,000 hektar tanah untuk dia seorang. Tak, maka boleh tak benda tu? Dia nak hidupkan sampai 1,000 hektar tanah. Maka jawapannya tidak boleh. Seseorang tu hanya boleh hidupkan tanah sekadar keperluan dia. Lebih daripada tu kerajaan boleh, pemimpin boleh rampas. Tu.
Kemudian kita sebut, kalau seseorang tu dah start ihya, contoh saya nak buat rumah kan, kita sebut nak buat rumah tadi kena buat apa? Yang pertama kena tahwitul buq'ah, kena buat pagar, dinding lah. Lepas tu kena letak atap pada sebahagian bilik. Lepas tu kena letak tambah juga pintu. Okey, sekarang ni saya dah buat, tapi buat satu saja, dinding saja. Maka ketika itu saya tak memiliki lagi tanah tu. Saya tidak memiliki lagi tanah tersebut. Cumanya saya lebih layak untuk memiliki tanah tu daripada orang lain. Yang gitu. Sara mutahajjiran lah. Maknanya bila kita dah tanda tempat tu dengan beberapa tanda, kita lebih berhak untuk ambil tempat tu berbanding orang lain. Tapi tak jadi pemilik, kita tak jadi milik lagi. Sebab nak jadi milik mesti cukup 3 tadi tu. Kalau nak buat rumah. Boleh? Okey. Maka bila tak jadi milik saya lagi, tiba-tiba Ustaz Hakim datang, dia sempurnakan. Dia tambah dinding dia sendiri, lepas tu dia letak atap, lepas tu dia letak pintu. Maka kita sebut kawasan tu jadi milik Ustaz Hakim. Cuma Ustaz Hakim berdosa sebab rampas kawasan saya. Tapi milik-milik dia sebab dia yang ihyakan dulu. Saya ihya, saya tak ihya. Saya baru buat satu alamat. Nak jadi ihya kena 3 alamat. 3 benda saya kena buat. Boleh. Okey. Tadi kita sebut kalau saya dah buat satu benda, contoh saya dah buat judran, saya dah buat apa? Hitan, dinding. Dan maka saya lebih layak untuk hidupkan tempat tu berbanding orang lain. Okey, macam mana pula kalau kita dah tanda, tapi setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tempat tu kita tak ihya, pakai serah. Sekadar tanda gitu je. Maka imam boleh ambil peranan. Imam sebut solah, nak hidupkan sungguh sampai habis, sempurnakan. Atap, lepas tu letak kamu dah buat dinding, letak atap, lepas tu buat pintu. Lepas tu jadi tanah tu milik kamu. Ataupun kalau kamu tak nak, tinggalkan, serah pada orang lain. Gitu. Pemimpin boleh ambil peranan lah. Okey, kalau tiba-tiba saya minta muhlah, saya kata boleh pemimpin bagi saya masa sikit lah. Untuk selesaikan proses ihya, maka pemimpin boleh bagi tempoh yang sesuai lah. Contoh nak buat tu seminggu, pemimpin bagi seminggu. Tapi kalau seminggu tak buat juga, maka ketika itu terbatal hak saya, orang lain boleh masuk. Orang lain buat ihya tempat tu, maka jadi milik orang lain. Faham? Itulah sekadarnya. Pening juga tak? Okey, baca. Suratu Ihya'il Mawad, gambaran Ihya'il Mawad. Suratu Ihya'il Mawad kita sebut dah tadi, berbeza-beza ikut keadaan. Kalau nak buat rumah ada cara dia, kalau nak buat tempat kandang binatang ada cara dia, nak buat mazra'ah ada cara dia, nak buat bustan ada cara dia. Jadi kat sini cara ihya' mawad untuk buat rumah. Ay ya'muda Zaidun ila buq'atin. Zaid sengaja pergi satu tempat minal mawad, daripada tanah yang mati, liyaj'alaha maskanan, untuk jadikan tempat itu sebagai maskan rumah. Fayuhawwituha bibina'in. Kemudian dia pun buat tahwid, mana buat dinding dengan binaan lah, daripada batu ke, daripada ikutlah dinding kayu ke, mesti buat 4 jihah. Sebab rumah standard lah, takkan buat 2 jihah je, depan terbuka, belakang terbuka, lepas tu letak atap belakang. Mana kalau orang lalu boleh tengok kita buat apa dalam rumah. Itu bukan rumah mesti tertutup kan, jadi kena buat 4 jihah. Tak berbeza kalau nak buat mazra'ah tadi. Mazra'ah ikut adat, orang tak buat macam rumah ada atap apa bagai, itu bukan mazra'ah. Tak, jadi ikut adat dah, lebih kepada uruf. Kemudian fayansibu 'alaiha baban, buat pintu. Wa yusaqqif atau wa yasqifu. Saqafa yasqifu wa yasqifu ba'daha, kemudian letak atap pada sebahagiannya. Makna macam saya sebut tadi, kalau kita buat 3 bilik, satu bilik tu kita letak atap sesuai dah untuk kita duduk bawah tu, maka dah jadi milik kita dah tanah tu. Tak, tu. Faham tak? Nah. Kemudian habis dah tu. Kita baca sikit tentang tatimmatu fil huquqil mushtarakah, pada hak-hak yang berkongsi antara kita dengan orang ramai. Pertama,
Kita baca je lah. Pukul berapa jam? 10. Pertama, manfaatus syari'. Manfaat bagi jalan. Itu berkongsi. Saya boleh guna, Ustaz Hakim boleh guna, di Bukit Besar boleh guna, Ustaz Fikri boleh guna, siapa-siapa boleh guna. Tak? Apa manfaat syari'? Lalu jalan, naik motor, naik kereta, jalan kaki, berjalan atas tu. Okey. Boleh tak duduk tengah-tengah jalan untuk istirahat? Boleh. Untuk bisnes boleh. Kalau apa? Dengan syarat tidak menyempitkan orang lain lah. Maknanya kalau jalan raya ataupun highway, kita buat bisnes tengah-tengah jalan, itu bukan dia. Itu tak boleh lah. Sebab menyusahkan orang ramai. Malah mendatangkan mudarat pada orang lain dan diri orang yang buat bisnes tengah-tengah jalan tu pula. Itu tak boleh. Tak. Tapi kalau bisnes tepi-tepi jalan, tak, itu tidak ada masalah. Okey. Jadi kita sebut asy-syari' dia punya function al-murur, berkongsi antara saya dengan orang lain, kita dengan orang lain. Okay, kalau tempat tu kita jadikan tempat lepak, lepas tu kita letak sekali dengan apa, payung lah apa bagai, tak boleh, tak ada masalah. Yang penting tidak tadyiq 'alan nas, tidak menyebabkan orang lain nak lalu susah kawasan tu. Faham tak? Contoh jalan tu besar sangat, orang semua guna tengah, tepi-tepi tu kita buatlah tempat kita rehat, tempat kita minum kopi, minum syai. Tidak ada masalah. Dan bila kita dah letak batu bata ataupun kita dah letak tempat untuk kita duduk, kita letak pula payung apa bagai tu, maka kita lebih berhak untuk duduk di tempat tu berbanding orang lain. Tu. Maknanya kalau kita balik pergi tandas, kita datang situ tiba-tiba ada orang lain duduk situ, kita lebih berhak, kita boleh suruh dia ke tempat lain, kita stay kat situ. Faham tak? Nah. Okey. Berbeza kalau kita duduk untuk bermuamalah, kemudian kita tinggal muamalah tersebut. Maknanya contoh kita jual ikan kat situ. Lepas tu ikan kita tak apa nak jadi, kita pun tinggallah kawasan tu. Tapi ada lagi lah payung, mungkin nak buruk pun kita biarlah. Nak buang dah buruk sangat dah, nak buat balik buruk sangat dah, kita biar situ je. Lepas tu ada meja apa semua kan, meja kayu lah, kita biar. Kita dah kita dah berpindah ke tempat lain ataupun kita dah tukar kerja kita daripada jual ikan kepada jual perkara lain, maka ketika itu terbatal dah hak kita. Manakala kita bagi tempat tu, kalau ada orang lain bisnes itu, tak boleh kita marah dia, ni tempat aku, tak boleh. Tak boleh dah, sebab dah terbatal hak kita. Mana kita berkongsi dengan orang lain tempat tu, hak ala hadin sawa. Jadi kalau dia pula yang datang hidupkan pula tempat tu, maka dia yang lebih layak untuk gunakan tempat tu berbanding kita. Boleh? Kemudian macam saya sebut tadi lah, kalau kita dah letak meja, letak payung, kita balik, esok nak mari pula, maka esok tu kita lebih berhak tempat tu berbanding orang lain. Lepas tu kita balik pula, lusa kita nak mari pula, kita lebih berhak. Berbezalah kalau kita tinggal tempat tu dalam satu tempoh yang lama. Sekira-kira peniaga, orang yang sama bermuamalah dengan kita pun dah tak lagi bermuamalah dengan kita. Dia nak beli ikan, dia pergi beli ikan orang sana, orang sini. Kita pun dia tak kenal dah. Waktu tu apa? Tempat tu dah tak, kita sebut dah tak haqqu bina, dah tidak, kita tidak dianggap sebagai lebih berhak berbanding orang lain ke atas tempat tu. Maknanya kita dengan orang lain sama level. Kalau orang lain gebuk dulu, dia buat dulu payung apa bagai, dia yang lebih berhak untuk kekal stay di situ. Nah. Okey, macam mana pula kalau dua orang serentak datang? Saya dengan Ustaz Fikri datang satu tempat, dua-dua nak buat tempat tu sebagai tempat lepak dia ataupun tempat muamalah, jual beli. Maka kena undi lah. Siapa menang undi, dia yang lebih berhak. Boleh? Tu. Kalau saya datang dulu, saya yang lebih berhak gitu. Okey, zaman dulu contoh di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, Tok Guru datang duduk satu tempat di tiang ni. Lepas tu tiang ni Tok Guru ni pula. Lepas tu Tok Guru ni pula datang ngajar Quran. Ni ngajar mantik, ni ngajar nahwu, ni ngajar sarah, yang ni ngajar balaghah. Maka bila dia duduk di tempat tu, dia lebih berhak dengan tempat tu. Dengan makna apa? Bila dia pergi tandas, dia balik nak sambung mengajar, ada orang lain, dia boleh suruh orang lain tu ke tepi, dia nak duduk situ, dia lebih berhak. Tu boleh? Nah. Esok dia mari, dia berhak juga duduk tempat tu. Lusa dia mari nak sambung mengajar, dia lebih berhak untuk duduk tempat tu.
Mana kalau ada orang nak balah dia boleh balah, menang ke dia sudut hukum syaraknya. Boleh. Berbeza kalau dia dah berpindah ke tempat lain. Pindah ke Syria, ngajar di masjid Dimashq. Lepas 3-4 tahun mari pula ke Azhar. Lepas tu dia mari cari tempat lama dia. Dia kata aku lebih berhak. Itu tak boleh salah. Sebab dah lama sangat dah. Hukum hakam dia seperti syarat tadi, seperti jalan tadi ya. Seperti orang yang duduk di jalan tadi untuk bermuamalah. Okey, sekarang ni saya pergi masjid. Saya duduk satu tempat di masjid. Bila saya duduk satu tempat di masjid, maka saya lebih berhak ke atas tempat tu untuk solat waktu tu. Contoh Zuhur. Saya mari duduk satu tempat. Tak. Walaupun saya tak letak barang saya, tak letak kunci saya, tiba-tiba saya nak pergi tandas, saya ke tandas dulu, berwuduk apa semua. Mari-mari ada orang lain, saya boleh suruh orang lain tu ke tepi, saya nak duduk kat situ. Boleh tidak ada masalah. Faham tak? Tu. Walaupun kita tak tinggal Quran ataupun siwak ataupun apa-apa tandalah kat situ, tak tinggal. Tapi bila kita dah duduk situ, kita lebih berhak untuk solat tu lah Zuhur. Tak boleh kalau mari asar tak dia aku solat Zuhur sini, aku nak solat asar sini pula. Tu tak ada dah lah. Hak kita dengan orang lain sama. Kalau dia mari dulu, dia yang lebih berhak. Faham tak? Nah. Cuma hari ni kena faham balik jugalah. Ada orang tua ini dia tak belajar benda-benda kita. Jadi dia mari Zuhur tu duduk situ. Asar kan dia lambat, dia nak duduk situ lagi. Maghrib kan dia mari awal duduk situ lah. Isyak kan mari lambat, dia duduk situ lagi. Jadi kita yang duduk situ tu bangun je lah. Beredar, suruhlah duduk situ, tak ada masalah. Tapi kalau ikut hak, memang waktu dia lambat tu kita berhak. Mana Zuhur dia duduk situ kan, dia kita tandas apa semua, dia lebih berhak. Lepas kembali dia bertandas duduk situ. Tapi asar, solat-solat lain, bila dia lambat, kita mari dulu, kita lebih berhak. Tapi itulah nak gaduh benda-benda lagu ni buat apa? Kita bagilah pakcik tua tu duduk situ. Tak, tapi kalau sudut hak, menang ke kita kalau ikutnya. Kemudian kita sebut antara hukukul mushtarakah, hak-hak yang berkongsi antara kita dengan orang lain ialah air-air yang diharuskan untuk sesiapa saja minum daripada lembah-lembah, mata air yang terbit di gunung ganang, sungai, laut. Itu sama sahaja. Kita boleh ambil manfaat, orang lain boleh ambil manfaat. Tak boleh kita halang. Faham tak? Nah. Tidak ada orang boleh halang. Mata air keluar daripada bumi dalam satu hutan. Kita mari kita nak duduk, tak nak bagi orang lain minum, tak boleh. Berkongsi antara kita dengan orang lain. Okey, kemudian kita sebut kalau ada satu kaum nak memberi minum pada tanaman-tanaman dia daripada air tersebut, daripada mata air, daripada sungai, daripada laut tadi. Maka ketika itu nuzir, dia tengok ada perincian hukum. Kalau air itu berlambuk bapak banyaknya, kira-kira mencukupi seluruh manusia kawasan tu, itu tak ada masalah lah, bagi je lah. Lepas air itu siapa-siapa boleh ambil. Tapi kalau air tak banyak untuk kita bagi minum pada seluruh manusia ataupun seluruh tanah masyarakat setempat yang tanam pokok tu lah, tak, kebun-kebun apa semua, maka ketika itu kita dahulukan al-a'la fal-a'la. Al-a'la sini maknanya yang lebih dekat. Al-a'la kat sini maknanya apa? Yang lebih dekat dengan tanah, dengan sungai. Jadi sungai tu kita bagi kampung yang lebih dekat, buka. Contohlah sungai tu lalu lagu ni kan. Lepas tu kampung tu ada belah kanan belah kiri. Yang lebih dekat tu kita buka laluan untuk kegunaan, untuk sampainya air, untuk lalunya air daripada sungai tu ke tempat kampung A tu. Kampung A. Boleh. Jadi orang kampung tu ambil lah manfaat daripada air tersebut. Tapi bila air tu dah sampai ke buku lali. Contoh ni air sungai. Kita buka satu laluan untuk pergi ke kampung A. Kampung A tu pula dia ada punya, dia dah buat siap-siap dah, ada punya apa nama, kolam dan sebagainya. Maka bila air sungai itu dah cukup sekadar satu buku lali, mana air dah sampai kepada buku lali, maka kita tutup. Guna itu dulu. Lepas tu kita buka pula, buat pula aliran air ke kampung yang lain pula, yang dekat dengan yang kedua terdekat dengan sungai. Pun sama, bila
air itu dah sampai ke tahap ke paras buku lali, kita stop. Kita buka blok yang ketiga, yang keempat, wahakadha. Jadi kalau yang jauh-jauh tu tak sempat, air dah habis, tak sempat lah. Boleh. Jadi kalau air banyak semua, nanti tak ada masalah. Kalau air sikit, kita dahulukan yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat dengan sumber air. Bila yang pertama tu dah sampai ke tahap buku lali, kita tutup kawasan tu. Mana tadi kan kita alihkan air kan, kita tutup dengan papan ke dengan apa-apalah. Kita buka pula laluan ke kampung B. Bila dah cukup sekadar buku lali, tutup. Wah, kata. Okey. Tadi kita sebut sungai, laut, air mata air, lembah ni, kita berkongsi dengan orang lain sama rata. Tak? Dia masa kat Mesir dulu, saya pernah pergi dekat tengah-tengah padang pasir, ada sungai. Masya Allah. Orang buat mandi apa semualah situ. Okey, jadi kalau kita ambil air itu tak dalam bekas, maka air dalam bekas tu milik kita. Tak boleh tiba-tiba Ustaz Hakim kata, Ustaz Hakim ambil air saya tu, dia minum. Lepas tu saya tanya kenapa minum. Ustaz kan jawab air ni milik mushtarakah, hukukul mushtarakah. Tak boleh jawab lagu tu. Dia hukukul mushtarakah selagi mana kita tak ambil letak dalam beg kita, dalam bekas kita. Kalau kita ambil letak dalam bekas kita, jadi milik kita. Orang lain ambil, orang lain ambil milik kita. Kita kena bayar dhaman. Selesai. Kemudian kita sebut sesiapa yang menggali telaga pada tanah yang mati untuk dia ambil manfaat daripada air tersebut, dalam masa yang sama dia tidak ada niat untuk menjadikan telaga tu milik dia. Tanah mati, dia gali telaga tu, dia ambil manfaat daripada air itu je, bukan nak jadikan telaga tu milik dia. Tak. Maka kita sebut dia yang gali telaga, walaupun tidak ada niat nak jadikan tempat tu milik dia, telaga tu milik dia, dia lebih berhak ke atas air itu berbanding orang lain. Mana kalau bertembung, air sikit, dia ataupun mamat, dia lebih berhak ambil air tersebut sebab dia yang gali. Tapi kalau dia dah musafir, dah pergi ke London, pergi ke mana, bendanya dekat kampung apa tu, Jengka 10 sebagai contoh, itu tak ada dah lah. Dia tidak dianggap sebagai orang yang lebih aula ke atas air berbanding orang lain. Tak, malah level jadi sama dah. Semua level sama. Mana kalau orang lain dulu yang masa dia musafir ke tempat lain tu, orang lain dah masuk tempat tu, dah jaga tempat tu dengan baik, maka orang tu lebih berhak untuk ambil air daripada perigi tersebut berbanding dia sendiri. Begitu juga kalau dia niat gali perigi tadi tu untuk bagi manfaat kepada diri dia dan orang lain, ataupun tak niat apa-apa, maka hukumnya sama macam tadi lah. Dia lebih berhak selagi mana dia tidak yartahil. Kalau dia yartahil kemudian kembali semula ke situ, maka kita sebut sama level sahaja antara dia dengan orang lain. Kalau orang lain dulu yang masuk pula ke tempat tu jaga molek, maka orang lain itu lebih berhak ke atas air di situ berbanding diri dia. Selesai. Okey, kemudian kita sebut perigi yang digali untuk tamalluk. Ni ada tanah mati ni, saya pun gali perigi. Saya gali perigi tu bukan nak ambil manfaat semata-mata, tak. Saya nak jadikan perigi tu milik saya, maka jadi milik saya. Tu boleh. Ataupun kita gali perigi memang kat rumah kita. Hari ni kat Malaysia ni kan, kita ada rumah, ada tanah, kita gali perigi. Air tu milik kita lah. Mana orang lain nak ambil kena minta izin, dia tak jadi hukuk mushtarakah sebab kat tanah kita. Tu dia. Dia pula tu. Wala yajibu badlul ma'il mukhtas bi syakhsin li zar'i ghairihi aw syajarih. Kemudian kita sebut tidak wajib seseorang tu memberi air yang mukhtas. Apa air yang mukhtas? Yang tadi. Air yang mukhtas maknanya ni tanah saya gali air. Saya gali perigi. Air itu milik saya lah. Ataupun ni tanah mati, saya gali untuk saya gali dan niat saya nak jadikan perigi tu, tempat tu milik saya, maka air tu juga milik saya. Itu kita panggil air yang mukhtas. Begitu juga kalau kita gali di tempat yang mati tapi untuk manfaat diri kita. Ketika itu kita lebih aula untuk dapatkan manfaat air berbanding orang lain. Itu juga kita panggil sebagai
ma'ul mukhtas. Maka kita sebut tidak wajib bagi saya bagi air yang mukhtas itu kepada orang lain, untuk orang lain tu bagi minum pada tanaman dia ataupun pokok-pokok dia. Contoh, saya ada perigi kat rumah saya gali sendiri. Ataupun ada tanah mati, saya gali perigi untuk jadikan perigi itu milik saya. Ataupun saya gali untuk jadikan air itu untuk dapatkan manfaat air itu untuk diri saya. Maka saya lebih berhak ke atas air tersebut. Dan 3 gambaran ni, tiba-tiba datang Ustaz Fikri, dia kata, Ustaz, saya nak air sikit. Nak buat apa air? Nak bagi minum saya punya tanaman ataupun pokok. Lama dah tak minum air, layu dah. Waktu tu tak wajib saya bagi air. Tapi kalau Ustaz Hakim kata, Ustaz Amirul kata, Ustaz Fikri kata dia nak air untuk dia bagi kepada binatang ternakan dia, maka wajib saya bagi kalau cukup 6 syarat. Boleh? Tu. Mentelah lagi kalau dia minta air untuk keluarga dia, tak ada air, anak dia, kakak dia dahaga tak, mentelah lagi wajib saya bagi. Boleh? Okey. Dengan 6 syarat. 6 syarat ni mesti dipenuhi untuk wajib bagi secara percuma. Untuk wajib bagi secara percuma. Tidak dinafikan kalau tak cukup 6 syarat ini, maka wajib juga bagi. Tapi boleh minta iwab. Contoh, tak cukup 1 syarat. Ustaz Hakim mari, Ustaz Fikri mari, dia kata nak air. Saya kata boleh bayar. Boleh minta duit. Tapi kalau cukup 6 syarat ni, tak, wajib bagi tanpa minta duit. Tanpa minta duit. Faham tu? Mak tu kena faham. Jadi apa syarat dia? Yang pertama, mesti air tu lebihan daripada keperluan saya lah. Saya tak perlu dah air tu, untuk diri saya dah cukup. Maka saya boleh, wajib saya bagi kepada orang lain. Kepada Ustaz Fikri, untuk dia bagi kepada binatang ternakan dia. Faham tu? Tapi kalau saya sendiri pun dah urut air tak cukup, maka saya dahulukan diri saya, binatang ternakan saya, tanaman saya, dan saya tak wajib bagi kepada orang lain. Yang kedua, mesti apa? Orang lain tu perlu. Kalau Ustaz Fikri duduk di satu tempat yang dikelilingi oleh pantai ataupun sungai, maka dia tak perlu dah air saya sebenarnya. Maka saya sebut, mungkin ambil air sana, sebab belum nak mari jumpa aku je. Tak wajib saya bagi lah maknanya. Faham tu? Tu. Jadi orang lain tu mesti perlu untuk diri dia, untuk keluarga dia ataupun untuk binatang dia. Kalau dia perlu untuk zarak, maka tak wajib saya bagi juga. Tak. Kalau dia tak perlu dia tak perlu air saya untuk diri dia dan untuk binatang dia. Sebab apa? Air dia pun dah ada, dikelilingi oleh sungai, maka tak wajib saya bagi. Yang ketiga, mesti air itu air yang yustakhlaf. Air yang saya ada perigi tu air yustakhlaf. Yustakhlaf ni kita ambil dia penuh balik, kita ambil dia penuh balik, kita ambil dia penuh balik. Tak, tu. Jadi kalau ada air dalam bekah, dalam baldi, air dalam baldi kita ambil, adakah penuh balik? Tak penuh. Makin kurang. Ketika itu kalau Ustaz Fikri datang, saya tak wajib bagi. Boleh. Sebab kalau saya bagi, esok lusa saya tak ada air dah, bagi orang. Saya pula mudaratnya. Tapi kalau air itu yustakhlaf ni semua faham lah. Pergi ke laut, cuba ambil air laut tu, tok kat luar, adakah air tu makin kurang? Tak. Dia ada ni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Air perigi dan air jenis sumber daripada laut ni, daripada tanah ni, bila kita guna dia ada balik. Bila kita guna dia tak kurang. Perigi tu kita guna banyak dah, tak kurang. Dia keluar juga daripada bawah tu. Itu yustakhlaf. Kalau jenis lagu tu wajib kita bagi, kalau tak wajib. Yang keempat, mesti dekat dengan air milik saya tu ada kalaun mubah. Ada padang ragut yang mubah. Mubah ni mana yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Saya tanya Syekh Habib Ahmad Baru ni, kalau milik kerajaan, Habib sebut itu juga kalaun mubah. Padang ragut milik kerajaan yang bukan disediakan sebagai tempat untuk parking, bukan disediakan tempat sebagai tempat funfair
ataupun tempat main bola, ataupun mana bukan tempat, bukan padang ragut, bukan padang yang digunakan untuk maslahat umum. Mana tak digunakan untuk apa-apalah. Tapi milik kerajaan, kita sebut tu qala'un mubah. Qala'un mubah. Maka kalau dalam bab zakat, kalau binatang kita lepas di situ, dia makan situ, dan cukup syarat-syarat yang lain, maka wajib zakat. Faham tu? Jadi mesti dekat dengan air saya tu ada qala'un mubah. Bila ada qala'un mubah, barulah wajib saya beri air kepada Ustaz Amirul. Ustaz apa nama tadi, Fikri yang datang. Tu. Sebab apa? Ustaz Fikri datang bawa binatang-binatang dia nak ragut kat situ. Nak ragut ni, kalau tak ada air tak boleh nak meragut juga. Tak tercekik binatang. Faham tu? Tu maka ketika itu saya boleh bantu dengan bagi air saya. Tapi kalau tidak ada qala'un mubah, apa faedah datang ke sini? Pergilah tempat lain yang pada ragut tu dekat dengan air, sumber air. Tu. Yang kelima, Ustaz Fikri selaku pemilik bagi binatang ternak tu, tak, dia pergi ke apa? Ke qala'un mubah, ke padang ragut yang mubah, yang tidak dimiliki oleh sesiapa, untuk bagi binatang dia meragut lah. Tak. Okey. Wajib saya bagi air kepada Ustaz Amirul kalau di kawasan ragut tu, keliling tu tidak ada air. Kalau ada air kat situ, pergi minum situ lah. Sebab apa nak bagi rumah aku minta air kat aku je? Ni qala' al-mubah. Keliling tu ada air, minum situ lah. Suruh binatang kamu minum di situ. Kenapa nak bawa ke rumah aku? Boleh. Jadi tak wajib saya bagilah. Ada nak mari juga saya bagi juga, tak ada masalah. Ni nak cerita wajib ke tak? Boleh. Yang terakhir, tidak menyebabkan mudarat pada pemilik air, tidak memberi mudarat kepada saya lah. Kalau memberi mudarat kepada diri saya, tak. Contoh binatang-binatang Ustaz Fikri masuk, jenis lembu besar, jenis ibil yang besar, lepas tu jenis ibil-ibil dan juga lembu-lembu ni jenis tak erti peraturan. Masuk-masuk tu main langgar je peraturan kebun saya, mana dia main pijak je tanaman rumah saya, makan bunga saya, makan pokok tu, makan pokok ni. Akhir sekali menyebabkan mudaratlah pada tumbuh-tumbuhan, binatang, pokok-pokok yang saya tanam. Ketika itu saya tak wajib bagi air juga kepada Ustaz Hakim. Mana boleh dilarang, saya boleh tutup pintu pagar daripada apa? Dimasuki oleh binatang Ustaz Fikri. Tukar sok nama. Pak Ustaz Fikri, Pak Ustaz Hakim, Ustaz Amirul. Boleh? Walaupun begitu, walaupun saya boleh halang daripada binatang tu masuk, sebenarnya harus juga bagi ra'i, maknanya harus juga bagi Ustaz Fikri tadi yang bawa binatang dia tu, dia sendiri yang masuk ambil air buat keluar. Dia masuk ambil air, dia buat keluar. Mana dia masuk ambil air kat dalam rumah saya ataupun daripada perigi saya, dia bawa air tu keluar untuk bagi binatang dia makan kat luar. Itu tidak ada masalah, boleh jugalah. Tak, tu. Faham tu? Dia ambil guna bekas, bawa keluar. Kemudian yang terakhir kita sebut, bila dah wajib bagi, maka haram saya minta duit. Jadi kalau cukup 6 syarat ni, cukup 6 syarat ni, maka wajib saya bagi air kepada lembu ataupun adik-beradik orang yang hidup lah, manusia. Tak. Bagi Ustaz Fikri tadi. Bila wajib saya bagi, maka saya tak boleh nak minta duit. Kalau gugur satu syarat, maka wajib juga saya bagi sebab nak jaga roh. Nak jaga nyawa tu wajib. Cuma saya boleh minta duit. Tu ialah beza dia. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah nanti kita sambung al-waqfu, bab waqaf. Faham tu? Nah. Al-waqfu, bab waqaf, insya-Allah taala. Tengoklah esok ke. Tu. Yang ini hari ini ganti hari Rabu minggu lepas.
Hari Senin baru ni tak ganti lagi. Janganlah esok lah ke mana. Esok pun tak ada kelas apa rasanya. Cukup sekadar tu. Ada soalan tak? Hmm, 10.30. Assalamualaikum. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.